Bersama saya Hafiz Sulaiman dalam rentasan berita edisi 771 antara paparan utama. Inilah gambaran kualiti Wakil Rakyat Perikatan Nasional. Siapa yang takut mati sebenarnya? Integriti dan keadilan Puteri Gunung Ledang. Akhirnya, yang mati ialah demokrasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dewan Rakyat menjadi tegang kelmarin apabila Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing mencela Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah sebagai takut mati. Presiden Parti Progresif Demokratik PDP itu berkata, Dr. Nur Hisham hanya membuat siaran langsung COVID-19 namun tidak berani turun ke lapangan membantu memerangi wabak tersebut di Sabah. DG hari-hari buat berita saja, bikin apa? Kalau buat berita, bagi office boy dibaca. Pergi tengok, berbincang, bagi sokongan moral kepada petugas barisan hadapan. Jangan hantar saja doktor dan jururawat pergi. Mereka tak takut mati, tapi DG takut mati, katanya dalam sesi perbahasan di Dewan Rakyat. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Jelutong RSN Raya membantah kenyataan King Sing dan meminta beliau memohon maaf. Saya minta Bintulu tarik balik kenyataan DG. DG adalah petugas barisan hadapan. Jangan kurang ajar, jangan hina pegawai kerajaan, ujarnya. Namun setelah wujud kekecohan, Raya pula yang dihukum keluar Dewan oleh Speaker Datuk Seri Azalina. Sementara King Sing kekal tidak memohon maaf di atas kebiadabannya. King Sing seolah-olah menyalahkan Kementerian Kesihatan KKM apabila pandemik COVID-19 semakin bertambah. Beliau mengumpamakan tindakan Ketua Pengarah Kesihatan menyampaikan maklumat mengenai COVID-19 itu sesuai untuk kerja office boy atau budak pejabat sahaja. Mengulas mengenainya, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Sepang Muhammad Hanifah Maidin berkata, beliau amat jarang mendengar perbahasan yang hebat daripada YB yang popular dengan kong kali kong ini dan juga YB Arau iaitu Datuk Seri Syahidan Kasim. Kata Hanifah, King Sing telah menceroboh ke kawasan larangan. Oleh itu, bila YB ini menyatakan sesuatu yang bagi saya amat tidak wajar kepada wira atau hero frontliners negara, bagi saya, maaf katalah, itulah malangnya kualiti perbahasan YB ini. Cuma kali ini saya anggap YB ini telah melepasi garis merah. Beliau telah encroach a forbidden zone. Hanifah berkata, sewajarnya Menteri Kesihatan atau timbalannya yang mengadakan sidang akhbar itu. Beliau bertanya, be honest, adakah YB rasa rakyat boleh yakin seyakin-yakinnya jika yang buat sidang akhbar harian isu COVID ini misalnya Menteri Kesihatan yang anjur orang minum air suam dan timbalannya yang didakwa kerana langgar PKP yang buat sidang akhbar harian isu COVID-19 ini? Adakah YB yakin rakyat tak akan dilanda sindrom kemurungan atau depression jika Menteri Kesihatan atau timbalannya yang buat sidang akhbar harian tentang COVID ini? Manusia macam YB or your kind mungkin sukar untuk menilai kejayaan atau kecemerlangan DG yang kami anggap wira atau hero frontliners di negara ini. Akan tetapi, perlukah ayat takut mati yang sangat berciri accusatory itu dilafazkan in the first place? Ahli Parlimen Muda Muar, Syed Saddiq Abdul Rahman pula melontarkan soalan. Di manakah Menteri Kesihatan Dr. Adham Baba dan dua orang timbalan Menteri Kesihatan? Tidak mahu mempertahankan Ketua Pengarah Kesihatan, tidak mahu bertanggungjawab atas imej dan kerja keras semua penjawat awam dan petugas kesihatan KKM yang dicalarkan Ahli Parlimen Kerajaan. King Sing tidak layak menjadi duta khas walau ke mana-mana negara pun di dunia ini kerana sikapnya yang tidak menunjukkan profesionalisme, bergelar yang berhormat. Rakyat tahu wabak COVID-19 tiba-tiba meningkat merupakan natijah ketamakan Perikatan Nasional yang mahu merampas kuasa di Sabah sehingga pilihan raya negeri diadakan di negeri berkenaan. Mereka berjaya memenangi pilihan raya negeri tersebut tetapi rakyat menanggung akibatnya. Kini, Ahli Parlimen Perikatan Nasional melalak di Parlimen, menyalahkan Dr. Nur Hisham. Inilah gambaran jelas tahap kualiti wakil rakyat yang bersekongkol
dengan pengkhianat Perikatan Nasional. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menjawab dengan tuntas dakwaan Duta Khas Perdana Menteri ke China, Datuk Seri Tiong King Sing, bahawa beliau takut mati kerana kononnya tidak turun padang ke Sabah. Dr. Nur Hisham berkata, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, beliau sendiri pergi ke negeri itu pada akhir Ogos lalu untuk melihat pengurusan dan kesiapsiagaan KKM, terutamanya bagi pilihan raya negeri Sabah. Tidak timbul isu kita takut mati. Kita sebagai orang Islam, kita terima kematian itu boleh berlaku di mana-mana. Bukan hanya turun padang ataupun tidak, katanya. Jadi tidak timbul isu yang kita takut mati. Jadi kalau kita lihat kullu nafsin za'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita sebagai orang Islam, kita terima kematian tu di mana-mana saja akan berlaku. Bukan hanya turun padang ataupun tidak. Beliau menegaskan apa yang penting ialah niat untuk melaksanakan tugas dan untuk memutuskan rantaian COVID-19 dan kadar kematian dalam negara. Memang benar, Dr. Nur Hisham tidak sepatutnya setiap hari membuat siaran langsung COVID-19 kerana tugas tersebut sewajarnya dibuat oleh Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Adham Baba dan dua lagi timbalan yang hilang dari radar. Tetapi King Sing sudah jadi contoh terbaru ahli politik bermulut puaka, lagi jadung dari Kerajaan Tebuk Atap Perikatan Nasional, kata aktivis Arif Atan di Malaysia Deadline. Namun apa yang menarik dalam tulisan beliau ialah tentang kelesuan pemimpin Melayu Islam dalam mengulas mengenai keceluparan King Sing. Malah ahli Parlimen UMNO Arau, Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim telah bangun menyebelahi King Sing. Ironis sekali, kalau mahu disorot dari kacamata kaum dan agama, seorang pemimpin UMNO iaitu dari parti yang dicanang memperjuangkan Melayu Islam boleh tidak rasa apa-apa pula ketika seorang pemimpin Cina bukan Islam bertubi-tubi memperlekeh pegawai kanan kerajaan yang Muslim. Lebih parah apabila pemimpin Melayu Islam dari UMNO bersatu termasuk Parti Islam, PAS juga, seperti Pakat Redha sahaja apabila Ketua Barisan Hadapan Kementerian Kesihatan KKM dihina sebegitu rupa hanya kerana tidak turun padang ke Sabah, tulis Arif Atan. Menurut beliau, mufakat nasional yang ditubuhkan oleh UMNO dan PAS yang masing-masing mempunyai 39 dan 18 kerusi parlimen gagal membela Dr. Nur Hisham. Bersatu yang memiliki 31 kerusi parlimen dalam Kerajaan Perikatan Nasional pun mati kutu apabila seorang penjawat awam paling penting ketika pandemik COVID-19 dihina sebagai takut mati dan hanya budak pejabat, kata Arif Atan. Menurut penulis, mulut pemimpin UMNO PAS ibarat sudah terkunci ketika menyedari Tan Sri Muhyiddin Yassin amat memerlukan satu undi untuk Belanjawan 2021 diluluskan. Kalau tomahan takut mati itu dari ahli parlimen DAP, berlaku pula ketika Pakatan Harapan masih jadi kerajaan. Sampai akhir penggal pun tidak habis dicanang naratif Melayu Islam dipijak lagi terancam, sindirnya. Beliau berkata, tomahan takut mati oleh King Sing yang memberi mudarat itu sudah jadi relevan pula ditujukan kepada PAS apabila pemimpinnya terus terkunci lidah, apalagi bersuara garang tidak seperti era Pakatan Harapan jadi kerajaan. Mana suara lantang daripada Presiden PAS, Datuk Seri Abdul Hadi Awang yang kini berjawatan Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah bertaraf menteri. Harapnya ahli parlimen marang itu tidak buat-buat sibuk mencandak sotong ketika seorang pegawai kanan kerajaan yang Muslim dan disayangi rakyat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama itu tiba-tiba dituduh wakil kerajaan sendiri sebagai takut mati, bidasnya. Beliau juga mempersoalkan kebisuan suara-suara pemimpin PAS lain yang sebelum ini memakai busana pahlawan Melayu dengan keris bersisip tetapi tidak berani untuk bersilat kata mematahkan label takut mati yang dilemparkan King Sing. Nampak benar PAS sendiri takut mati andai kuasa politiknya tergugat. Itu sebab tidak mahu cari pasal, apalagi menghiris hati sekutu kafirnya. Perjuangan Melayu Islam yang rancak dicanang sepanjang 22 bulan Pakatan Harapan mendapat mandat rakyat di Putrajaya. Nampaknya kini sudah PAS bungkus ikat tepi, tegasnya. Kini terselah kemunafikan gerombolan Tebuk Atap yang ingin menggantung parlimen melalui darurat. Kehilangan ghanimah itu lebih menakutkan berbanding membela seorang pegawai kerajaan beragama Islam dan pasukannya yang bertungkus lumus cuba menyelamatkan negara ini daripada COVID-19. Tuan-tuan tentu sudah dapat menilai siapa sebenarnya yang takut mati. Tiba-tiba hikayat Puteri Gunung Ledang menjadi perdebatan antara bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dan ahli Parlimen PAS Pasir Mas Ahmad Fadli Syari
dari Parlimen hingga ke media sosial. Ahmad Fadli mempertahankan kenyataannya bahawa sokongan bersyarat Barisan Nasional terhadap Belanjawan 2021 umpama hikayat Puteri Gunung Ledang. Namun katanya ia tidak bermaksud beliau menolak syur-syur mereka. Menurut Ahmad Fadli, perkara yang dibangkitkan Najib Razak dalam perbahasan iaitu lanjutan moratorium 6 bulan dan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP sebanyak RM10,000 masih terbuka untuk perbincangan. Apa yang tidak dipersetujui ialah tindakan meletak syarat untuk menyokong rang undang-undang berkenaan. Saya mungkin boleh setuju jika ayatnya berbunyi begini. Saya sokong bajet ini dengan syarat kerajaan umumkan polisi berhubung moratorium dan KWSP. Sebagaimana cadangan saya, itu kedengaran agak munasabah. Tetapi meletak syarat sokong dengan pindaan. Nak pindah di mana? Sebab itu saya kata, meletak syarat ini apa tujuannya? Hasilnya, lahirlah syarat Puteri Gunung Ledang. Dan adalah wajar ahli-ahli Parlimen kerajaan duduk semeja berbincang elok-elok dengan kerajaan. Kita juga yang membentuk kerajaan ini, PAS pun banyak perkara tidak setuju jika nak diungkit. Tetapi membawa ke Dewan dan meletakkan syarat, saya anggap kurang sesuai, ujarnya dalam kenyataan di Facebook. Sebelum itu, Ahmad Fadli berkata, meletakkan syarat sokongan supaya kerajaan meluluskan pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja KWSP akaun 1 dan lanjutan automatik moratorium agak janggal kerana ia tiada keperluan dalam Belanjawan 2021 ini. Saya rasa ia seperti hikayat Puteri Gunung Ledang yang meminta Sultan Melaka membuat jambatan emas, hidangan hati jamuk sekian-sekian, namun bukan bertujuan untuk terima pinangan tetapi petanda untuk tolak pinangan itu, katanya di Parlimen. Puteri Gunung Ledang pada Sultan Melaka ketika Sultan Melaka meminang diminta dibuka jambatan daripada istana ke Gunung Ledang 7 mangkuk darah nyamuk 7 sekian-sekian, tetapi syarat itu bukan dengan tujuan untuk pinangan itu diterima tapi signal bahawa pinangan itu ditolak. Bagaimanapun Barisan Nasional menyokong kenyataan Najib kerana UMNO masih menuntut kerajaan supaya melanjutkan moratorium selama 6 bulan dan membenarkan pengeluaran one-off hingga RM10,000 daripada akaun 1 KWSP. Kedua tuntutan itu bersifat populis kerana ia mendapat sokongan orang ramai yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Pakatan Harapan menerusi pengerusinya, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah membuat tuntutan yang sama. Nak tergelak pun ada. PAS ketakutan jika Barisan Nasional benar-benar berpegang kepada syarat yang disebutnya. Maknanya, Belanjawan 2021 tidak dapat diluluskan dan Kerajaan Perikatan Nasional hilang kredibiliti untuk terus berada di Putrajaya. Bagaimanapun, untuk mengumpamakan syarat Barisan Nasional itu sebagai hikayat Puteri Gunung Ledang juga tidak tepat. Puteri Gunung Ledang meletakkan syarat itu sebagai ujian terhadap integriti dan keadilan Sultan Melaka. Tetapi kita maklum, bukan integriti dan keadilan Perikatan Nasional yang didambakan Najib Razak. Ini kerana UMNO Barisan Nasional adalah dalam satu bahtera, sama-sama mengkhianati mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Maknanya, UMNO Barisan Nasional dan PAS terbabit sama dalam isu keabsahan kerajaan yang diketuai Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sama-sama tiada integriti dan tergelincir daripada landasan keadilan. PAS dan Barisan Nasional ibarat periuk mengata belanga hitam. Sementara itu, rakyat menuntut accountability, integriti dan keadilan yang dilihat dalam Belanjawan 2021 tiada kompromi. Menteri Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri Datuk Taqiyuddin Hassan berkata, kerajaan sedang mempertimbangkan untuk menggubal undang-undang anti berita tidak benar yang baru. Katanya ia di antara beberapa langkah untuk membendung maklumat yang tidak betul dan menghasut, terutama terhadap pihak istana. Beliau mendakwa negara ini sedang menghadapi ancaman berita menghasut dan palsu. Pada saat ini, ancaman tersebut ditangani menerusi peruntukan di bawah undang-undang yang sedia ada. Untuk rekod Undang-Undang Anti Berita Tidak Benar, Akta 803, pernah dikuatkuasakan pada April 2018 semasa pemerintahan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Menteri Komunikasi dan Multimedia ketika itu, Datuk Seri Saleh Said Keruak berkata, ia dirancang bagi menjaga keharmonian dan kestabilan negara. Namun, Akta 803 ditentang pelbagai pihak, termasuk Majlis Peguam yang berpendapat Malaysia sudah mempunyai undang-undang yang mencukupi untuk membendung penyebaran berita palsu. Presiden Majlis Peguam, George Varghese berkata, tidak perlu kerajaan memperkenalkan undang-undang baru. Terdapat peruntukan yang mencukupi untuk mengurus isu-isu ini.
Mungkin ada beberapa unsur dalam undang-undang baru yang tidak diliputi oleh akta sedia ada, katanya dipetik The Malaysian Insight pada 9 Februari 2018. Akta 803 mencadangkan denda sehingga RM500,000 atau penjara 10 tahun bagi mereka yang didapati bersalah menyebarkan berita palsu. Rang undang-undang ini juga mentakrifkan berita palsu sebagai apa-apa berita, maklumat, data dan laporan yang sebahagiannya atau keseluruhannya adalah palsu, sama ada dalam bentuk rencana, visual atau rakaman audio atau dalam apa-apa bentuk lain yang boleh menggambarkan perkataan atau idea. Penerbit yang menerbitkan berita palsu juga akan dikenakan sehingga RM100,000 bagi kesalahan itu dan RM300,000 lagi bagi setiap hari kesalahan itu berterusan. Rang undang-undang itu mentakrifkan penerbitan sebagai apa-apa penerbitan bertulis atau penerbitan yang sifatnya serupa dengan apa-apa penerbitan bertulis dan tiap-tiap salinan dan penghasilan semula atau penghasilan semula substansial penerbitan itu. Lapor The Malaysian Insight 26 Mac 2018. Undang-undang zalim yang menyekat kebebasan bersuara dalam sistem demokrasi kini telah dimasukkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri ketika itu, Muhammad Hanifah Maidin, berkata pemansuhan itu dibuat kerana undang-undang dan akta sedia ada memadai untuk mendakwa mana-mana pihak yang membuat berita palsu bertujuan memfitnah. Pemansuhan akta itu sesuai bagi menghapuskan akta yang menzalimi rakyat, katanya menggulung perbahasan RUU itu di Dewan Rakyat pada Oktober 2019. Kini Taqiyuddin berkata, berita palsu digunakan sebagai media untuk menyebarkan bahan hasutan yang kadang-kadang menyinggung perasaan Raja-Raja Melayu. Kami akan terus memantau berita palsu dan melibatkan pihak berkepentingan untuk mencari langkah-langkah yang berkesan, termasuk menggubal undang-undang berita anti palsu baru jika perlu, katanya dalam balasan bertulis kepada anggota Parlimen Baling, Datuk Seri Abdul Aziz Rahim. Aziz bertanya apakah kerajaan sedang merancang untuk menghidupkan kembali Undang-Undang Anti Berita Tidak Benar 2018 kerana ada banyak artikel berita menghasut yang disebarkan. Itulah percubaan seterusnya Kerajaan Perikatan Nasional untuk membunuh demokrasi di negara ini selepas menerima pelbagai cemohan kerana memperuntukkan RM85.5 juta untuk menghidupkan Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa. Benarkah undang-undang anti berita tidak benar yang baru ini untuk melindungi Raja-Raja Melayu? Atau ia hanya alasan untuk menutup mulut rakyat daripada bersuara? Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Hafiz Sulaiman, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.